akan mengambil dua saja aspek dalam usaha kita memahami anak-anak kita, iaitu yang pertama komunikasi dan yang kedua disiplin. Apakah cara-cara berkesan dan apa pula yang harus kita elakkan sebagai ibu bapa. Dan bersama saya pagi ini ialah Dr. Muhammad Maliki Osman, penolong Profesor Jabatan Kerja Sosial dan Psikologi Universiti Nasional Singapura. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Baik, kami mengundang anda di rumah untuk bertanya langsung kepada Dr. Maliki berkaitan dengan topik kita minggu ini. Kita ingin menjadikan anak-anak kita orang yang berkhemah tinggi, yang tingkah lakunya secantik budi bahasa. Jadi kalau anda ingin berkongsi kepada kami cara-cara anda mendisiplinkan anak, hubungilah kami di talian 691110. Baiklah, kita mulakan doktor dengan soalan saya yang pertama. Apakah yang dapat kita artikan dengan komunikasi yang berkesan kepada anak-anak? Apa yang penting dalam kata itu ialah perkataan berkesan. Ramai yang sering mengatakan kepada saya mereka tak boleh berkomunikasi, mereka tak boleh berinteraksi dengan ibu bapa ataupun ibu bapa tak boleh berkomunikasi dengan anak. Sebenarnya apa saja yang kita lakukan, kita berkomunikasi. Kita tak bertegur sapa pun kita berkomunikasi. Cuma caranya sama ada berkomunikasi itu cara berkesan atau tidak. Berkomunikasi cara berkesan artinya ialah message yang kita nak sampaikan itu diterima oleh siapa yang kita sedang berkomunikasi dengan lah. Bermakna kalau ibu mengatakan sesuatu, anak itu faham dan menerima message tersebut, message yang sebenar. Kalau misalnya dalam pita video tadi, yang pertama ialah ibu cuma mengatakan bahawa message yang nak disampaikan ialah baju tu dah kotor, baik kita pergi bertukar. Dalam message yang dalam yang kedua tu ialah yang kurang berkesan ni, dia menunjukkan kemarahannya. Mungkin dia tak mahu menunjukkan marah, mungkin dia tak marah, cuma cara dia meluahkan kata-kata itu membuat anak tu merasa yang dirinya tak guna, yang dirinya harus sentiasa mengotorkan dirinya sendiri dan sebagainya. Itu artinya berkomunikasi secara berkesan. Tadi Dr. Maliki sebutkan kalau kita tidak bertegur sapa pun itu adalah satu bentuk komunikasi. Message yang kita hendak katakan bila kita tak bertegur sapa ialah kadang-kadang kita marah. Kalau kita marah, kita tak bertegur sapa. Kalau kita sedih, kita tak nak berkata apa-apa. Jadi kalau seseorang tu datang untuk berkata-kata kepada kita, kita sedih, kita buat muka muram atau sebagainya, itu bukan berarti kita tak berkomunikasi. Kita berkomunikasi cuma kurang berkesan kerana message yang kita nak sampaikan orang tak tahu. Kita mempunyai satu pengharapan bahawa orang faham, tapi kadang-kadang orang tak faham apa yang dalam isi hati kita. Baik, betul. Dan dalam hal komunikasi ini, saya perhatikanlah, rata-rata memang sukar untuk berkomunikasi kepada anak-anak yang mungkin menjangkau umur remaja. Jadi bagaimana kita mengelakkan perkara itu? Memang ramai ibu bapa yang mempunyai anak remaja sering mengeluh kerana dah tak tahan lah, kata mereka, dah tak tahan sangat nak jaga anak-anak remaja ni. Sebenarnya untuk kita cuba mengelakkan masalah ini berlaku, kita harus patah baliklah 2-3 tapak kepada masa anak tu kecil lagi. Cara kita berkomunikasi dengan anak apabila anak tu kecil menjadi asas atau foundation bagi mereka, yang boleh digunakan bila mereka remaja. Pasal kalau masalahnya selalu sekarang ialah bila kecil mereka kurang memberi belayan dan berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak, berkata-kata dengan anak-anak, memberikan anak-anak kata-kata positif, tapi dengan cara apabila mereka kecil itu anak-anak mendapatkan pengertian bahawa barangkali itu cara ibu bapa nak bertegur sapa ataupun berkomunikasi. Jadi kalau bila mereka dah besar dan remaja, susah jaraknya semakin jauh. Susah untuk mereka berkomunikasi. Baik, kita cuba ambil panggilan ini. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Doktor. Dr. Maliki. Saya ingin bertanya, saya ada anak bujang dan anak kecil sikit lah. Anak bujang umur berapa tu? Dalam 20 ke atas lah. 20 ke atas. Lupa nak tanya nama. Namanya siapa ni? Nama saya Aina. Aina? Baik. Silakan, Cik Aina. Jadi saya nak tahu, saya kadang-kadang dah macam terangkan dengan cara baik lah Tapi dia pun macam tak dengar lah. Yang kecil pun gitu. Nanti saya terangkanlah yang macam gini tak bagus, gini-gini. Nanti kalau saya cakap, dia cakap kita macam bising. Tapi saya cakap ini bukan bising lah. Macam
kita nasihat dan ajar dia berdikari macam mana cara-cara dia. Dia macam mana nak macam buat dia boleh mendengarlah nasihat kita ya. Dah cuba pakai rotan Cik Aina? Tak boleh nanti yang si bujang tu rotan awak balik. Sekarang budak-budak aja main-main. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Aina. Bagaimana kita dapat membantu Cik Aina? Salah satu cara ialah tadi Cik Aina tu mengatakan dia dah cuba memberi nasihat kepada anaknya yang sulung tu, anaknya umur 20 tahun. Satu soalan yang kita harus tanya pada diri kita sendiri ialah sama ada kita ada tak kita mendengar kata-kata anak kita. Selalunya ramai ibu bapa ingin anak-anak mendengar kata mereka, tapi mereka tak mendengar kata-kata anak mereka. Bukan kata anak-anak itu ada power lah kita bapa kena dengar kata mereka, tapi apa yang kita harus cuba lakukan ialah mendengar mesej yang mereka sedang keluhan beri, keluhan hati mereka. Kadang-kadang misalnya anak tu dah 20 tahun sudah menjangkau dewasa dah masuk national service barangkali so jadi cara pemikiran mereka mungkin sudah berubah. Ibu bapa pun harus memberi menukar cara-cara mereka kepada cara yang menganggap diri mereka sebagai seorang dewasa juga dan bukan anak-anak lagi. Barangkali mungkin itu satu cara untuk Cik Aina dapat memberi penghargaan kepada anak itu sebagai seorang yang dah dewasa dan mempunyai kebolehan untuk membuat decision atau keputusan untuk dirinya sendiri. Baik, kita cuba ambil panggilan seterusnya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa di sana tu? Saya Ina daripada Woodland. Ina? Ya. Ina, baik. Tadi Aina ni Ina. Dekat-dekat. Baik, soalan Cik Ina. Ya, saya ada anak perempuan berusia 2 tahun 8 bulan. Nakal lah pada waktu ni. Jadi yang kadang saya suruh dia buat satu perkara macam kemas mainan dia ke apa kan. Amat sukar untuk saya cakap dengan dia sekali. Terpaksa berulang-ulang kali. Yang kadang sampai saya sakit hati yang kadang kan. Jadi adakah ini perkara biasa bagi kanak-kanak umur begini dan cara bagaimana harus saya berkomunikasi dengan dia dengan lebih berkesan supaya tak menyakitkan hati saya lah. Jangan sakit hati selalu Okey. Sabar banyak. Baik, terima kasih Cik Ina. Umur anak Cik Ina tadi tu 2,5 tahun. Dr. Maliki sendiri ada seorang anak yang berumur 3 tahun. Jadi mungkin dapat mengongsi pengalaman lah sendiri. Memang anak-anak tu susah. Makin mereka membesar makin sukar ibu bapa untuk memahami mereka. Saya rasa pentinglah seperti Cik Ina tadi menyedari akan kesukaran itu. Ramai ibu bapa yang tak sedar ataupun barangkali menyalahkan diri mereka sendiri. Itu saya sarankan kepada ibu bapa supaya meluahkan masalah-masalah mereka seperti ini. Satu cara yang kita boleh cuba memahami anak-anak dalam usia sedemikian ialah mereka di dalam tahap di mana mereka hendak explore atau mencari memahami dunia mereka. Jadi dan kadang-kala dengan perhubungan dengan kanak-kanak yang lain mereka cuba dapat memahami perubahan-perubahan yang mereka saksikan daripada kanak-kanak lain ni. Misalnya anak saya sebelum dia pergi sekolah senang untuk kita memberi dia arahan-arahan ataupun berkata-kata dengan dia, tapi semenjak dia pergi sekolah ni susah betul kadang-kadang kerana kita dapati kerana mereka dia dah berhubungan dengan kanak-kanak lain. Jadi kelakuan atau behavior kanak-kanak lain dia ambil. Jadi bagi ibu bapa seperti Cik Ina itu kita harus bersabar dan kita kadang-kadang harus berkata-kata dengan anak tu bila anak tu dah cool down. Bila anak tu macam tengah garah, tengah marah, kita cuba diamkan dia dulu. Bila dia dah cool down, kita cakap dengan dia betul-betul. Seperti di Amerika cara mereka berkata-kata dengan anak-anak ni, mereka akan beri kata-kata perangsang. Misalnya satu ibu pernah berkata kepada anaknya yang marahlah tak nak buat apa yang disuruh ibunya kata ya ibu faham kadang-kadang anak penat agaknya adakah anak penat malam ni ataupun nak pergi sekolah. Jadi kata-kata lembut, anak tu pun akan insya-Allah akan lembut hatinya lah. Baik, kita tadi keluarga Cik Ina tu mengalami masalah dalam arahan yang tidak diterima. Itu Jadi kita cuba ambil panggilan ni seterusnya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa di sana? Saya Nuraini. Baik, Cik Nuraini. Ya, saya ada satu masalah mengenai anak saudara saya yang berumur 16 tahun. Dia tidak mahu ke sekolah. Sudah 2 minggu dia tak mahu ke sekolah. Kita cuba menyoalnya kenapa dia tidak mahu ke sekolah lah. Adakah masalah dia dengan guru atau kawan-kawan di sekolah atau keadaan sekelilingnya.
saya dapat tahu bahawa dia tidak senang dengan keadaan di sekeliling dan pada minggu hadapan dia akan menghadapi peperiksaan lah. Wah, ini masa genting Ya. Jadi bagaimanakah kami encounter macam ini masalah lah. Sejauh ni apa yang diberitahu oleh anak saudara Cik Nuraini ni? Masalah sekeliling ni macam mana? Orang-orang ke ataupun keadaan? Kita cuba untuk mendapat lebih informasi mengenai itu, tapi dia cuma stop di situ je lah keadaan sekeliling. Dia tidak memberi tahu seluruhnya. Ya. Baik, kita cuba dapatkan bantuan Dr. Maliki. Terima kasih. Baik, sama-sama. Bagaimana doktor? Apa yang penting kita faham daripada masalah tadi ialah sekitaran ramai elemen-elemen sekitaran yang selalu membuat seseorang anak itu mempunyai masalah. Sekitaran mungkin di sekolah dia kena buli ataupun guru-guru sering menjatuhkan maruah dia ataupun barangkali dia seorang yang pemalu, kawan-kawan sering mempermainkan dia. Kita mesti faham apa sekitaran yang mempunyai masalah bagi diri dia. Itulah yang ini macam mana nak bukakan hati dia tu, nak berbual tu. Ya, bagi keluarga seperti yang tadi mereka boleh menunjukkan support atau sokongan kepada anak itu dan memberi kata-kata yang merangsangkan dan memberi cadangan kalau misalnya katalah si Ahmad Ahmad kalau ada masalah kat sekolah nak tak mak ikut Ahmad pergi sekolah kita tanya cikgu apa masalah Ahmad. Barangkali pun boleh, apa yang kita boleh lakukan ialah jangan gunakan perkataan masalah terlalu sering. Anak-anak tak suka dicapkan sebagai seorang yang mempunyai masalah. Kita cuba gunakan perkataan yang lebih positif. Nak tak kita pergi sekolah, kita tanya guru macam mana keadaan Ahmad kat sekolah kalau Ahmad nak. Kadang-kadang anak tu takut ibu bapa dia pergi sekolah. Kalau kerana pergi sekolah kenapa ada masalah. Jadi kita cuba jauhkan diri kita daripada pemikiran bahawa anak kita sering ada masalah. Mungkin mereka ada masalah tapi kita cuba berikan mereka perangsang bahawa masalah itu boleh dihuraikan. Baik, itulah yang ingin saya sentuh sebentar nanti tentang peranan ibu bapa. Tapi sebelum tu kita cuba ambil panggilan ni. Hello, selamat pagi. Hello. Siapa di sana? Nama saya Aisyah. Cik Aisyah Cik Aisyah ada anak-anak ke? Remaja ke? Okey, saya seorang ibu muda mempunyai 3 cahaya mata. 3 cahaya mata? Ya. Ibu muda ni umur berapa? Saya baru 27 tahun. 27 tahun, baik. Dan anak-anak tu semua masih kecil Kecil, ya. Anak saya yang tua 7 tahun. Dia darjah 1 sekarang. Baik. Ni saya nak tanya, dia mempunyai sikap macam kalau saya nak pimpin tangan dia sekarang, dia macam tak nak, macam malu gitu. Segan segan. Jadi pernah satu hari tu dia kata suami saya yang anak nombor 2, saya yang nombor 3, sedangkan dia tak ada orang yang menyayangi dia. Dia suka seorang-seorang Nanti kalau dia nak pergi sekolah, kalau macam saya nak cium dia pun dia macam tak nak, malu. Jadi saya nak tahu macam mana caranya untuk supaya dia tak rasa macam segan atau apa. Pernah cik bertanya kenapa dia berbuat begitu? Kata dia dah sekolah, dah besar dan tak patut dikucuk selalu atau disayang-sayang. Baik, terima kasih banyak. Okay. Seorang anak yang umurnya 7 tahun tu tak dapat, rasanya macam malu-malu lah dengan ibunya. Macam mana tu? Itu satu perkara yang positif kerana anak tu ketika berumur 7 tahun sudah menunjukkan kelakonan seorang yang dewasa. Kita tak tahu sama anak tu anak lelaki atau perempuan lah. Mungkin anak tu anak lelaki saya rasa kerana sebab dia malu untuk dikucuk oleh ibunya di depan kawan-kawannya, kerana ibu bapa kawan-kawan mereka tak buat sedemikian. Ibu bapa harus memahami keadaan seperti itu. Kerana self-esteem kanak-kanak seperti itu penting bagi diri mereka. Kerana kalau dikucuk, konon takutlah kawan-kawan mengejek anak mak lah, ataupun anak manja lah, So jadi ibu bapa tak harus menyalahkan diri mereka. Menerima hakikat bahawa itu satu perkembangan untuk anak mereka. Tapi apa yang mereka tidak harus lakukan ialah berhenti memberi belayan. Memberi belayan di rumah tak ada masalah. Jadi terangkan kepada anak belayan ni tetap ada. Kalau anak tu takut atau malu untuk ditunjukkan di luar rumah, sentiasa tunjukkan di dalam rumah. Baik. Dalam kalau boleh saya ingin beralih kepada satu lagi cara, satu lagi aspek yang saya sebutkan tadi. Yang pertama komunikasi dan yang kini pula disiplin. Saya rasa dalam mendisiplinkan anak sekarang mungkin mereka mengatakan pukul ada baiknya.
Ada juga mungkin cakap saja. Pandangan doktor macam mana? Saya rasa zaman dah berubah. Kata orang sekali air bah, sekali pantai berubah. Kita harus cuba memahami sekitaran yang telah berubah. Dan sekitaran sekarang menunjukkan bahawa pemukulan anak itu satu cara yang harus dielakkan, kerana banyak kajian menunjukkan bahawa kesan-kesan negatif lebih banyak daripada kesan positif apabila anak itu dipukul. Kesan negatif, kesan psikologi seperti self esteem yang rendah, seperti itu harga diri, seperti kenangan-kenangan lama yang akan terus dibawa apabila mereka dewasa, akan memberi kesan yang kurang baik kepada anak itu. Satu lagi ialah anak itu menerima mesej bahawa keganasan atau violence itu adalah satu cara yang diterima dalam keluarga itu. Kerana pemukulan itu. Jadi bila dia dewasa, dia akan menerima dia akan membesar dengan mesej bahawa violence is acceptable ataupun keganasan itu boleh diterima. Jadi bila mereka besar, mereka berumah tangga, keganasan itu akan terus berterusan kerana daripada kecil mereka dapat mesej seperti itu. Dalam soal penderaan ini, ada dua cara penderaan. Satu penderaan fizikal di mana dipukul dan kedua penderaan emosi dengan kata-kata. Yang mana satu yang akan membawakan kesan buruk dalam jangka panjang? Kedua-dua memberi kesan buruk daripada keganasan emotional abuse kesannya jangka panjang apabila anak itu besar, mereka secara membesar mereka mendapati bahawa ibu mereka atau bapa mereka tidak menyayangi mereka ataupun mereka sentiasa jahat, mereka sentiasa tidak baik. Jadi mereka besar dengan harga diri yang sangat rendah, yang mempunyai masalah. Mereka cuba menjalinkan hubungan dengan orang lain kerana mereka tidak tahu cara-cara sedemikian. Dalam kesan physical abuse ataupun keganasan yang dapat dilihat, kalau keganasan itu dapat ditutup dengan pakaian, barangkali kurang kesannya. Tetapi kalau keganasan itu terserlah dalam muka mereka ataupun tangan yang nampak, jadi mereka akan kesannya ialah terhadap image mereka, self-image mereka akan rendah juga, dan mereka akan malu berhadapan dengan orang ramai kerana perubahan yang terdapat dalam aspek fizikal mereka. Baik, sebelum kita menutup tirai perbincangan kita pagi ini, mungkin saya dapat minta penjelasan tentang peranan ibu bapa dalam mendisiplinkan anak-anak. Satu masalah yang sering kita hadapi ialah disiplin ini ialah peranan bapa yang sering dikatakan sebagai seorang disiplinarian, kerana misalnya kalau anak tu jahat, bapa kerja, mak akan selalu kata nanti kau tunggu, nanti bapa kau balik kau kena. Saya rasa ini daripada dulu. Daripada dulu sampai sekarang bapa lah yang menjadi kononnya itu disiplin master di rumah. Jadi ibu jadi pembelai lah. Ibu tak nak jadi the bad guy. Ibu kadang-kadang marah juga, tapi sering menjadi pembelai. Jadi masalahnya ialah bila cara-cara sedemikian diteruskan, jadi bapa dianggap oleh anak-anak sebagai seorang yang harus ditakuti. Bila dia dah besar, susah untuk bapa cuba untuk menukar cara-cara mereka dengan cara yang lebih berkesan, kerana daripada kecil mereka dah diasuh dengan attitude bahawa bapa itu sebagai seorang yang harus ditakuti. Saranan saya ialah kita cuba shift beralih kepada satu cara di mana ibu bapa memain peranan yang sama di waktu yang sama. Bermakna kalau mereka harus mendisiplinkan anak, kalau mak harus mendisiplinkan anak atau bapa harus mendisiplinkan anak, yang salah satu mesti bersetuju. Mereka mesti bersetuju. Kalau mak tengah marah anak, bapa pun mesti harus menunjukkan muka yang marah dan sama-sama menunjukkan kepada anak bahawa kedua-dua ibu bapa marah. Selepas itu, mereka sama-sama membelai anak tu. Anak ibu memberi kata-kata yang menerangkan apa yang dibuat tu salah, dan bapa pun memberi kata-kata yang sama. Jadi sama ada persetujuan. Jadi anak tu pun membesar dengan penghargaan bahawa ibu bapa mereka bersetuju dan mempunyai peranan yang sama. Baik, jadi anak tu pun faham, dia pasti yang dua-dua ni dah marah. Kalau dia tidak, dapatkan mesej kalau tidak bapa marah, mak
manja mak kasih sayang lah, okey, anak tu menangis mak tu pun memanjakan ataupun sebaliknya. Jadi kita harus shift beralih kepada satu cara yang lain lah. Baik, kita cuba ambil panggilan seterusnya. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di sana? Yana. Yana Yana ada cahaya mata ke? Tak, saya mempunyai seorang adik yang berumur 10 tahun. Baik. Dia ni berdegil sekali tau. Degil macam mana ni? Tak, ibu saya macam menyuruh buat kerja. Dia macam tak dengar kata. Dia buat kerja sendiri aja. Baru tadi habis dia bertengkar dengan ibu saya. Lepas tu bagaimana hendak mengubah perangai dia yang berdegil ni? Sebelum kita minta jawapan daripada Dr. Maliki, kerja yang dia buat sendiri itu berhasil ke tidak? Kadang tak berhasil. Yang ada pun tak, kebanyakan tak berhasil lah. Suka-suka je lah memang gitu. Memarahkan ibu lagi. Baik. Baik, Cik Yana, kita cuba dapatkan bantuan Dr. Maliki. Okey, terima kasih. Silakan. Saya rasa cara ini susah untuk saya terus berikan jawapan ni kerana kurang dapat informasi. Mungkin satu masalah ialah anak yang kedua tu saya agak anak lelaki kerana ada dua adik-beradik mungkin salah satu itu anak yang kedua sering kali apa yang saya lihat mereka apabila keluarga mempunyai dua orang anak, perbandingan selalu dibuat perbandingan di mana satu lebih baik daripada yang satu lagi. Selalunya yang tua lebih baik daripada yang muda. Jadi kalau itu yang berlaku ibu bapa harus ingat akan kesan-kesan terhadap anak yang kedua tu. Barangkali ini yang berlaku kepada keluarga adik tadi di mana mungkin sebabnya ialah ibu bapa sering membeza-bezakan yang tua. Terselah yang tua tu lebih baik kerana dia mengambil keputusan untuk menelpon dan bertanyakan masalah. Adik tu degil, adik tu asyik buat salah je. Jadi label-label yang diberikan kepada ibu sering negatif daripada ibu sering negatif kepada anak yang nombor dua ni. Jadi kita mesti tengok kesan-kesan terhadap perbezaan perbandingan yang sering dilakukan dan juga label-label negatif yang sering diberi kepada anak-anak seperti ini. Kita harus cuba menukarkan label itu. Misalnya kalau anak tu malas, disuruh buat kerja, dikatakan tak nak buat atau degil, kita boleh rephrase ataupun tukar label itu kepada anak itu mungkin mempunyai kurang masa untuk melakukan perkara itu. Sibuk sekarang, nanti akan buat di lain masa. Jadi jangan terlalu memberi label yang negatif. Baik, kita cuba ambil panggilan seterusnya. Hello. Ya, siapa di sana tu? Saya Cik Husin. Cik Husin, bawa panggilan dari mana ni Cik Husin? Dari Bukit Batok. Dari Bukit Batok. Saya ada masalah ni, ada 3 orang anak. Tapi dengan ibu dia semua, dia orang semua tak dengar kata. Dengan sama ibu dia dia tak mau dengar kata. Dengan Cik Husin dengar. Makan pun dia tak nak makan, ibunya cakap apa semua dia orang tak kisah. Dia nak dengar kata saya je. Jadi Cik Husin ni tukang disiplin ke tukang pembelai nak tanya ni? Saya ni semua ni memanglah saya cakap, kalau ibu cakap kenapa semua tak dengar ni, asyik nak ayah saja yang cakap ni. Macam susah lah ini macam. Ibu tu lembut sangat tak? Ya. Lembut tak ibu tu? Ibu jadi pun garang juga. Garang juga? Tak garang sangat lah, tapi dia cakap tak pernah anak-anak saya ni dengar ni. Nak suruh makan, ibunya suruh makan pun susah juga. Ibunya suruh belajar tuitionnya dia semua tak nak dengar. Okey. Asyik dengar saya punya kata je. Macam mana ni saya? Nasib baik dia dengar kata Cik Husin. Kalau dua dia tak dengar, susah. Nombor satu yang tua ni. Yang tua ni betul-betul asyik nak tengok TV cerita kartun aja. Kalau tengok Prime 12 tak apalah, biar dia tengok. Prime 12 dia boleh tengok, tapi kartun yang nombor satu. Baik. Baik, terima kasih Cik Husin. Sama-sama. Nampaknya perhatian yang berbeza diberikan daripada anak kepada kedua ibu bapa tu. Yelah, itu seperti saya katakan tadi. Dalam masalah seperti ini cuba kalau anak-anak tu didudukkan bersama dan cuba dibincangkan. Ketiga-tiga anak tu, ibu dan bapa, sama-sama mendapatkan pendapat anak tu. Anak-anak tu kenapa ibu kurang didengari ataupun kata-kata ibu kurang dipatuhi dan kata-kata ayah yang harus dipatuhi. Saya rasa belum terlambat bagi mereka untuk buat sedemikian. Yang kedua ialah
perhubungan di dalam rumah antara ibu bapa dengan anak-anak. Tadi kita dengar Cik Husin tadi mengatakan apa? Ibunya suruh makan pun dia tak makan. Kenapa tidak kita cuba menukar cara itu dan kita sekeluarga makan sama-sama. Kita adakan rule yang baru bahawa bila kita time makan, kita makan sama-sama. Jadi ibu bapa, anak-anak semua makan sama-sama. Jadi tak payah ibu penat asyik nak suruh anak pergi makan je dulu. Kalau sama-sama, jadi anak pun dapat yang message yang itu time makan, kita semua makan. Tak payah penatkan mak tu untuk asyik nak peningan kepala suruh anak makan. Ataupun time belajar, sama-sama belajar. Ada ibu bapa saya harap tidak menyinggung perasaan sesiapa ada ibu bapa yang suruh anak tu belajar tapi ibu bapa tengok TV. Jadi mesej yang anak tu dapat ialah pelajaran itu tak penting pada ibu bapa. Ibu bapa hanya tahu suruh anak tu belajar, tapi ibu bapa pergi tengok TV ataupun buat kat telefon ataupun buat kerja lain. Jadi kalau kita cuba tukarkan cara tu, kalau time belajar, TV matikan, semua matikan, kita sama-sama duduk. Kalau bapa tak ada apa nak buat pun, ambil buku apa, tunjukkan, bapa pun masih nak belajar. Jadi mak pun sama sedemikian. Kalau ada yang mengatakan, alamak kita tak tahu nak mengajar budak-budak ni macam mana kan. Jadi kalau budak tu tak nak belajar, kita cuba duduk sama. Kalau tak dapat kita mengajar, kita cuba carikan tuition teacher ataupun sebagainya, tapi duduk sama-sama dengan mak bapak. Jadi mak bapak dapat tunjukkan, berikan mesej bahawa pelajaran itu penting juga untuk mak dan bapak. Sama-sama lah ini dinamakan usaha sama. Yes, baik. Terima kasih banyak Dr. Maliki kerana mengongsi pandangan dan pendapat dengan kita pagi ini. Harapan kami anda di rumah telah mendapat manfaat dari sesi tadi dan lebih mahir dalam mendidik anak-anak insya-Allah. Dan kita berehat seketika, dan jika anda ingin tahu bagaimana hendak menempah sepatu sendiri, pastikan anda terus bersama kami selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana.